Okey, sekarang ni cuaca tidak menentu ya. Apa yang saya bimbangkan sekiranya hujan di waktu pagi, waktu anak-anak datang ke sekolah, ibu bapa saya benarkan menghantar anak berpayung hingga ke pintu laluan anak-anak kita. Dan dalam keadaan hujan, kita mungkin tak sempat untuk mengambil suhu anak-anak, dan suhu tetap akan diambil sekiranya anak-anak semua dah masuk ke dalam kelas ya. Tapi di kelas pun kita ada hand sanitizer, jadi anak-anak boleh sebelum masuk kelas tu boleh menggunakan hand sanitizer, barulah duduk di kerusi masing-masing ya. Dan saya ulangi sekali lagi, ibu bapa yang telah menghantar anak ketika hujan tu segeralah beralih ke tempat lain, sebab saya tak nak terlalu crowded di tempat laluan anak-anak kita masuk tu. Dan laluan, terutama sekali laluan gate 1, di situ juga kereta guru masuk ke kawasan sekolah. Begitu jugalah laluan gate 3 sekiranya hujan, sebab gate 3 tak ada laluan kereta ya. Jadi memudahkan lagi untuk anak kita masuk kawasan sekolah. Dan kalau katakan sempat untuk ambil suhu di laluan 3, akan terus ambil suhu anak-anak kita ya. Okey, selalunya pengawas akan menjalankan tanggungjawab sebelum PKP. Jadi mulai 15 hari bulan 7 ni, ibu harap pengawas terus masuk ke kelas seperti biasa ya, tak perlu menjalankan tugas ataupun tanggungjawab mingguan ya, sebab ibu nak mengurangkan pergerakan semua murid. Jadi pengawas pun kena ikut SOP sama seperti murid biasa. Bila masuk di dalam kelas, ketua kelas masih lagi menjalankan tanggungjawab, sebab guru akan bertukar mengikut mata pelajaran. Ketua kelas akan menjadi ketua lah untuk memberi ucapan selamat pagi ke ataupun terima kasih selepas PDPC dijalankan. Tetapi pengawas walaupun tidak bertugas sepenuhnya, tetapi pakaian masih diteruskan. So anak-anak ibu semua pengawas kena pakai baju pengawas ya, yang lengkap, yang smart ya. Cuma tanggungjawabnya atau tugas tu dikurangkan. PDPC norma baru ni seperti biasa, cuma sekolah SKBD kita ada buat jadual baru, dan saya harap semua ibu bapa telah pun menerima jadual baru anak-anak masing-masing. Dan buku kena bawa seperti biasa ya, buku dan juga buku teks, dan tidak boleh ditinggal di dalam kelas ya, sebab habis saja persekolahan, kelas akan disanitize semula. Jadi ibu bapa perlu mengingatkan anak-anak sentiasa membawa balik buku-buku lah ya. Tiada pendidikan jasmani, tapi kalau dalam timetable tu ada PJ, anak-anak pun bolehlah pakai baju PJ, tetapi PJ tidak dijalankan ya. Dan juga sekiranya saya harap ibu bapa membekalkanlah peralatan anak masing-masing dan tidak digalakkan meminjam daripada kawan-kawan ya, sebab kita perlu menjaga kesihatan, keselamatan anak-anak kita semua. Jadi ibu bapa perlulah membawa alatan untuk anak tu masing-masing, utama sekali macam mata pelajaran seni kan, perlu membawa peralatan. Jadi ibu bapa kena bekalkanlah setiap subjek yang mengikut timetable yang diberikan lah. Waktu rehat untuk tahap 1 pukul 9.40 hingga pukul 10 pagi. Untuk tahap 2 waktu rehat pukul 10.10 pagi hingga 10.30.
Jadi di sini saya ingin jelaskan situasi waktu rehat anak-anak kita, ya, di mana guru mata pelajaran sebelum rehat akan terus menguruskan makanan anak-anak kita yang telah ditempah di kantin. Tapi saya galakkan biarlah anak-anak membawa makanan dari rumah dan juga sudu garpu sendiri. Walaupun pihak sekolah ada menyediakan basuh tangan, ya, ada menyediakan bakul sampah, ya, tong sampah bekas-bekas makanan, tapi saya galakkan untuk bekas makanan yang ibu bapa bawakan untuk anak-anak tu tidak perlu dibasuh, hanya terus masukkan dalam beg yang disediakan lah, ya. Pihak kantin sendiri akan menghantar makanan yang ibu bapa order, ya. Pihak kantin akan hantar ke kelas, dan guru mata pelajaran sebelum rehat ni akan mengagih-agihkanlah makanan di setiap meja anak-anak kita. Sebelum makan, anak-anak akan beratur mencuci tangan dahulu, ya, sama ada dia menggunakan garpu ke sudu, tetap basuh tangan, dan lepas tu masuk ke kelas, makan bersama-sama, ya, makan di meja masing-masing. Selepas selesai makan, kita galakkan semua anak-anak akan membuang bekas makanan ke dalam tong sampah yang telah disediakan dan cuci tangan semula, lepas tu masuk ke kelas meneruskan PDPC lah. Dan di sini kita sentiasa memberi nasihatlah kepada anak-anak kita, ya, supaya makan berhati-hati, kan, supaya tidak sisa-sisa makanan tidak dibuang di lantai, ya, dan kita kena sentiasa memberitahulah kepada anak-anak kita ni supaya masukkan bekas makanan ataupun sisa-sisa ni ke dalam tong sampah yang disediakan, dan tong tu mesti ditutup, ya. Selepas tu murid dah makan, dah selesai apa tu, barulah kita teruskan PDPC seterusnya lah. Saya rasa mencukupilah dalam masa 20 minit tu. Okey, pelitup mulut untuk anak-anak digalakkan, ya. Kalau ikutkan SOP KPM, guru sentiasa memakai pelitup mulut, tetapi bila guru mengajar menggunakan pelitup mulut, maksud lantunan suara guru tu tidak begitu kuat, dan mungkin murid kurang memahami apa yang guru ajar. Jadi di sini, kan, ibu nasihatkan anak-anak digalakkan memakai pelitup muka lah, pelitup mulut ni. Tapi face shield tak perlulah, sebab bila pakai face shield pun kita kena pakai pelitup mulut juga, ya. Jadi bila sesekali guru membuka pelitup mulut ni, maksudnya semua anak-anak dah selamatlah sebab memakai pelitup mulut masing-masing. Jadi ibu galakkan semua anak-anak boleh memakai pelitup mulut lah, ya, untuk keselamatan semua. Anak-anak pun ada yang pergi ke tandas. Jadi SOP ke tandas ni untuk sekolah kita, ya, sebelum anak-anak kita pergi ke tandas, dia akan memakai pas keluar, ya, memadai seorang saja, sebab kita nak elakkan penjarakan, ya. Kita nak penjarakan anak-anak kita, jadi anak keluar menggunakan pas keluar sampai di tandas. Maksudnya di sekolah kita ni, dalam tandas tu ada kadang-kadang ada 4, ada 3 tandas. Jadi setiap tandas tu akan dilabelkan tandas 1, tandas 2, tandas 3, tandas 4. Jadi akan diletakkan pelekat nombor tu di luar tandas, ya. Jadi sekiranya nombor 1 hingga 4 tu pas tu dah tak ada, maksudnya dalam tandas tu dah ada 4 orang anak di dalam tandas. Jadi yang lain tu kena menunggu di luar ikut jarakan yang telah kita sediakan lah. Bila selesai, anak yang ada di dalam tandas ni kena
bersihkan tangan apa semua tu, barulah dia keluar meletakkan nombor tandas yang mereka masuk tadilah, yang anak tadi masuk, dan yang menunggu tu boleh masuk ke dalam tandas nombor yang ada melekat di tepi tu.